السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم وأيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari yang bahagia ini, sama-sama kita boleh berada di dalam ruangan pengajian mingguan kita, iaitu tiap-tiap petang hari Sabtu lah yang kita mengadakan majlis ilmu, majlis menuntut ilmu pengetahuan. Maka pada hari ini dalam keadaan hujan sekalipun, walaupun begitu cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pun boleh mari ramai-ramai pada hari ini, sama ada kaum muslimin muslimat. Maka mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala tambah lagi ganjaran kepada kita, kekuatan iman, Islam, ihsan. Dan pohon daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sekarang ni rahmat Tuhan duk turun ni, supaya Tuhan tadi itu mengkhitamkan kita, menyudahi akan umur kita di atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala itu redai. Pada petang ni insya-Allah kita akan sambung ruangan pengajian kita ni, iaitu kena kepada giliran madah tafsir. Hari ni keistimewaan sikit kerana ada hujan, walaupun ikhwah kita ramai datang hari ni. Cuma kita panggil basil mubashir, ada live shot hari ni hak di dalam majlis kita ni. Hari ni ialah minggu ni ya. Bukan mana saat tu bukan sok modak untuk nak wi ikhwah-ikhwah kita hak sedang ikuti kita ni, daripada ikhwah hak tak boleh nak mari dengan mutu dengan gapo ni, boleh ikuti bersama. Adapun hari biasa kita taklah, mana kata kita nak sekadar sebar di dalam apa orang mari sini sahaja. Balik orang perempuan tu mari tak TV tu, nanti balik itu boleh tengok dah TV balik orang perempuan pun kita boh siap dah. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita lah. Jadi kita akan mula ayat yang ke 137. Minggu ni 137. Lepas daripada kita dengar isi kandungan Al-Quran Al-Karim, daripada ayat atas tu sikit, ayat 135, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagi kita, kata barang siapa yang menzalimi dirinya, kama dia kabar, kata dia tu salah,
maka dia minta apung daripada Tuhan akan kesalahan dia tadi itu, maka Tuhan pun apunglah bagi dia. Dan dia pun tidak berkekalan di atas kesalahan tu. Mana kata samnekpit, berasa kata aku dengan kesalahan yang dia tadi itu apa yang kata buat salah. Orang umpama ning Allah Subhanahu wa taala balas bagi dia, iaitu wi apung kepada dia. Wi maghfirah, pengampunan daripada Tuhan mereka, dan Tuhan wi syurga. Lepas pada Tuhan apung, Tuhan wi syurga. Syurga yang bersifat mengalir di bawahnya tu oleh sungai-sungai. Sekadar tu ke? Tidak. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini adalah Rusia yang kita sendiri akan kecak belakang. Kalimah khalidina fiha ni akan kecak belakang kita ni. Salah seorang daripada tiap-tiap orang yang beriman ni akan kecak khalidina fiha di dalam syurga nanti. Insya-Allah hak ning Tuhan janji bagi kita. Kita akan sapa di sini. Tapi balah mano, kok mano, Tuhan nak daripada kita, biarkan kita sabar, beriman dengan dia, pegang dengan ajaran dia, jadi molek. Walaupun dalam keadaan susah payah, ibtila tu ibtila ning, cobaan tu cobaan ning, tak apa. Tak ada masalah dalam dunia ni, tak ada cobaan, ada cobaan belaka. Maka kita biarkan duk jadi tetap di situ. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Orang beramal sahaja yang ada hak adanya satu bonus keistimewaan ya Allah Subhanahu wa taala nak bagikan kepada orang beramal. Jangan kita mengaku kata kita ni orang beriman, amal gapo sekara tidak ada. Mana buah tangi. Kesan daripada kita mengaku kata orang beriman, kita buat gapo kata? Untuk diri kita, untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk ummah, untuk agama. Kerana Allah Ta'ala semua kita buat kerja tu. Ada kata ada. Di situlah kita patut renung dan patut kita memikir, patut kita kira supaya kita tadi itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kita nak tukar sikit di sini ni, iaitu Tuhan nak menyatakan hikmat apakah yang berlaku terhadap orang Islam pada peperangan Uhud. Setelah daripada Tuhan rakyat pengampunan terhadap orang salah, orang yang mengejarkan dosa, orang yang salah ataupun sekalian nak buat salah, balasan dia kalau dia bertaubat kepada Tuhan, Tuhan wiapung bagi dia. Lepas daripada tu Tuhan nak rayak pula, nak menyata hikmat benda hak berlaku pada hari peperangan Uhud. Seolah kata kita nak mengaji pada tengah hari ning penjumpa kita sekali ning tentang pengajaran daripada peperangan Uhud. Gapo ratik kita nak dapat daripadanya? Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran ayat 137. Kita tengok. Qala Allahu jalla fil ulah. Qala Allahu jalla jalaluh. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita, yakni dia tujukan perkataan dia terhadap hamba-hamba yang beriman. Hamba-hamba yang beriman tu yang kenanya tipa cobaan pada peperangan Uhud. Pada peperangan Uhud. Dan katanya ahli sejarah dan ahli tafsir, di kalangan orang Islam tadi itu mati bukan sikit jugalah. Ramai juga hak mati pada peperangan Uhud di kalangan orang-orang Islam. Seolah kata nak menyatakan di sini kepada kita, kata apabila ada peperangan, ada permusuhan, pastilah kena ada kematian. Pasti kena adanya meninggal dunia.
Sama ada pihak orang beriman ataupun pihak orang tak beriman, sama sahaja pada mengecaknya seseorang itu akan kematian. Cuma orang mati di kalangan orang yang nak angkatkan lambang syiar kemegahan, kemuliaan al-Islam, maka dia adalah dibilangkan syahid. Orang syahid ni makna orang mati syahid. Juga orang yang tak beriman di kalangan orang yang tak beriman, minal munafiqin wal musyrikin, di kalangan orang munafik dan orang musyrikin, mereka pun mati juga, tapi mati mereka ilan nar wa bi'sal masir, kepada api neraka, dan sejahat-jahat, secelak-celak tempat kediaman ya Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang tidak beriman. Cuma kena faham satu perkara ayuhal muslimun, kata mati syahid ni kita sebut kata mati. Syahid ni mati, orang mati syahid ni mati, memang mati. Apabila kata orang mati syahid tu mati, kita dengar adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Satu ayat. Jangan kita dok kira orang mati syahid itu mati, sedangkan dia hidup. Setengah-setengah daripada orang yang fi qulubihim maradun. Ada dalam hati dia itu penyakit. Ada dalam hati dia itu selaput dosa yang tak nampak kebenaran. Dia kata orang mati syahid lagi tak mati. Maka bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mati? Sebab itulah dia kata Nabi kita ni tak mati. Siapa dia royak kata Nabi mati, orang ni adalah orang tak kasih ke Nabi. Maka ini adalah kesilapan yang jauh sekali daripada kebenaran yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu sendiri. Cara memikir ni tak lain tak bukan daripada ghulat sufiyah. Ghulah sufiyah di mana melampau di kalangan sufi yang mentipukan diri dengan ajaran yang datang daripada lain daripada Islam ataupun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sufi ini, ya datang mari daripada beberapa pihak. Daripada Nabi tidak ada, daripada sahabat tidak ada, daripada tabi'in tidak ada, daripada atba'i tabi'in tidak ada. Dengan cara apa yang mereka itu faham. Sufi yang mana? Yakni sufi falsafiyah. Sufi falsafah. Orang panggil sufi falsafah tempat kita. Sufi tak pakar panggil. Ada pun sufi suluki, hak tu lain. Berbentuk ke akhlak dan sebagainya. Seumpama Hasan Al-Basri, seumpama Sa'id ibn Jubair, seumpama Yahya apa nama Sufyan, Yahya bin Ma'in, Sufyan ibn Uyainah dan lain-lain lagi. Mereka itu adalah orang zuhud belaka. Sebab itulah apabila kita tengok di dalam kitab-kitab alim ulama kita, hak dia karya mari az-zuh, sifat zuhud. Zuhud ni makna kata dia gunanya hidup dia dengan cara ada apa nama panggil sederhana. Guna cara dengan cara guna hidup dia dengan cara sederhana. Sebab itulah dia tadi itu berpakaian hebat, tapi pakaian dia tidak israf, tidak kelajak. Makanan dia halal, lagi tayyibat, tapi tidak israf. Israf ni mana? Kelajak. Minuman dia halal lagi tayyibat, benda halal lagi benda manfaat bagi jasad, tapi tak ada israf. Itu makna zuhud di dalam Islam. Bukannya siapa kata tak ada pakaian, bukannya siapa kata tinggal dunia, bukannya siapa kata serah negeri kepada musuh Tuhan dan sebagainya. Itu bukan. Ini kita kena faham, kata dalam Islam kita, ulama-ulama karya kita az-zuhd. Kita az-zuhd, hamba tahu hari. Umpama kita Imam Ahmad ibn Hanbal, kita biz-zuhd. Ada cara-cara kita nak zuhud dalam agama kita ni lagu mana? Cara-cara kita nak letakkan diri kita sederhana tu macam mana dalam Islam? Itu kita nak faham. Adapun sufi, lah. Dia ini adalah orang panggil melampaui dalam masalah apa? Dalam masalah dia tadi itu
memberikan pengertian zuhud tu kelajak daripada apa yang Nabi kita faham, Nabi kita itu beramal, serta para sahabat dan tabi'in dan atba'it tabi'in. Sehingga dia kata Nabi kita tak wafat. Apa tak wafat wahai sufi? Sebab Nabi Allah Ta'ala rayak di dalam Quran kata orang mati syahid lagi tak mati. Bagaimana kau orang Nabi nak mati? Nabi lebih pada orang mati syahid. Bagaimana kau orang mati syahid tu tak mati, kemudian Nabi tu nak mati? Tu hujah mereka. Apa nak ayat kata Nabi tu tak mati ayuhas sufi? Kerana apabila kami itu buat perayaan hari perayaan Nabi dan sebagainya, Nabi nak mari mah kita lagu mana kalau Nabi mati? Ini adalah cara memikir pelik-pelik belakon. Nampak dah tu? Lepas tu dia khayal umpama kata dia ni adalah orang makam tinggi, pangkat tinggi. Sebenar asfala safilin, duk bawah patak daripada patak orang yang tak beriman lagi. Sebab itulah ada satu buku orang tempat kita ni karang buku nama Al-Budziyah. Kitab nama Al-Budziyah, lebih kurang tebal ni boleh, yang dituliskan oleh Syekh Abdullah Numsuk, adalah ulama tempat kita. Dia kemukakan risalah tadi itu kepada Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Dia sebut dalam kitab tu tentang masalah buza tu. Lalu dia mengiringi di dalam kitab tu ada perhubungan sufi dengan buzi. Perhubungan sufi dengan orang panggil kata hunut. Hunut ni Hindu. Dan sebagainya daripada perkara-perkara ma anzalallahu biha min sultan. Ya Allah Ta'ala tawak turun mari dalam Quran, Nabi tak bawa data di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara yang kita kena tahu. Majlis kita, ulama kita tak tolak cara kita nak zuhud, cara kita nak duduk dengan cara molek tak melampaui, tidaknya jadi kelajak, israf dan bazir. Itu kita aku. Tak takabur, taknya sum'ah, taknya riak, tak apa. Itu kita aku. Akan tetapi hak kita duk kecek ni umpama tadi. Pia, Nabi kita tak wafat dan sebagainya. Ini kita kena faham jadi molek. Yang kata tak matinya orang mati syahid tu yakni tak mati di situ bukan makna makna menyawa. Dia tu mati habis nyawa daripada dia, sebab tu dikembamikan jasad orang hak mati syahid. Kalau tak mati sebagaimana orang sufi itu faham, orang tak tahu umur. Nah, orang tak pergi kubur, orang tak atas umur, kamar dia wi makan, wi minum, muamalah sebagaimana orang hidup. Tu dia. Akan tetapi apa kena ditanam di kubur orang mati syahid? Sebab dia mati. Apakah makna Tuhan kata bal ahyaun? Bahkan dia tu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan dia tu hidup barzakhiyah. Apa makna hidup barzakhiyah? Hidup yang khusus, ma ya'lamuhum illallah. Tidak mengetahui keadaan mereka malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada khususiat bagi orang mati syahid tadi itu, ada beberapa perkara ulama kita sebut. Terkadang body dia tu tak hancur, terkadang gitu, terkadang gini, ada beberapa sebab-sebab perkara-perkara yang menunjuk ada kelebihan bagi orang yang mati syahid. Bukan makna tak mati di situ makna duk menyawa seumpama kita ni, bukan. Tu kita kena faham. Maka pahaman maghlut, pahaman yang salah tadi itu masuk di dalam Islam kita kerana faham agama sendiri. Faham agama sendiri dalam arti katakan tidak rajukkan, tidak kembali faham Quran tadi itu kepada salafus salih, kepada imam-imam mujtahid mutlak yang ada di dalam agama kita. Sebab tu salah faham mereka. Sebab itulah amun ni usaha tiap-tiap malam hari Sabtu sepakat dengan tiwi ta'awun di Bapu, di Fatani kita ni untuk nak kecek masalah cara memikir sufi. Supaya gapo? Supaya umat Islam kita ni boleh tahu tata belakang kata mereka itu mari daripada mana. Itu sudah di situ. Kemudian Tuhan katakan, qad khalat min qablikum sunan. Sesungguhnya telah berlaku umpama ini di atas umat-umat mereka yang adalah sebelum daripada kamu, daripada pengikut para nabi. Itu dia. Jadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan rakyat kepada mereka.
Ayat ni turun di atas sahabat sungguh, akan tetapi dia tetap berkepanjangnya sampai akan kepada hari kiamat. Sebab tu umat kita yang tegak di atas kebenaran sampai ke minit kita ada ni di kalangan umat Palestin, masuk dalam ayat ni. Masuk mereka di dalam ayat ini. Mereka faham ayat Al-Quran, mereka tetap dengan ajaran Al-Quran hatta al-yaumina haza, sehingga sampai ke hari ni kita ada. Dan selagi akan berpanjangnya pahaman ni sehingga terbakit kiamat nanti. Kerana bombing mereka lah Allah Subhanahu wa taala janji nak mengadakan satu daripada kumpulan yang menetap, yang bangun di atas kebenaran. Cuma kita apabila kita kecek qadiyah. Qadiyah ni pada peraden. Kalau bahasa Melayu saya panggil isu Palestin, kita jangan melampaui sampai kita akak emosi, akak perasaan, tapi sebenarnya kita tak ada buat gapo, itu tak sah. Orang yang nak bercakap Palestin, orang yang nak bangkit semangat tentang Palestin, diri dia tu tiap-tiap hari dia buat gapo? Adakah dia mengajarkan tafsir kepada umat Islam tiap-tiap pagi? Adakah dia mengajarkan akidatus sahihah kepada umat Islam tiap-tiap malam? Adakah dia tadi itu syarah cara fahami kepada umat Islam, fahami yang betul tiap-tiap hari dan sebagainya? Nak tanya situ. Supaya kenapa? Kerana kalaulah kita kecek saja, nakut ni ramah. Orang hak pandai kecek ni ramah. Cuma kita kecek perlaksanaan lepas pada kita kecek tu gapo dia. Itu yang kita kena faham. Quran kita dia boleh berjalan molek ke tak? Urusan dia. Hadis Nabi dia berjalan molek ke tak? Urusan dia. Situ tempat kita kena tanya. Bukan semangat subuh tak semaya. Lah. Semangat Quran tak boleh sejuh. Lah. Semangat azkar pagi petang tak boleh jaga. Lah. Semangat zikir ataupun istighfar 1000 kali sehari tak boleh. Lah, bukan lagu tu. Semangat umpama tu bukan semangat hak sebenar. Orang panggil semangat emosi. Semangat perasaan, gi dengan pasal perasaan, gi dengan semangat saja. Umpama ulama dia kata, umpama upuk yang dimakan oleh api. Naik kuat sungguh tapi dia bara ke tak? Tidak. Juga kita kalau kita tanam diri kita lagu tu syababil ummah, pemuda ummah, molek dah. Dia satu hati dengan umat Islam. Molek gitu, molek gini. Akan tetapi bukan gitu saja. Hari minggu kita ke dak diri kita, masa kita, umur kita pada ilmu pengetahuan sakup dengan agama, hak mari daripada Allah Taala, mari pada Rasul. Wi kata wi. Kalau tak wi tak sadut semangat. Dia tak leh gi. Nampak dah tu? Dia kena tetap jadi sungguh. Ini kita ngaji, kita belajar, kita nak buat perkara ni biarkan jadi sungguh. Ini hak kita nak matlamat kita ngaji. Baik. Jadi Tuhan Raya kata qad khalat min qablikum sunan. Kalimah sunan tadi itu sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu. Contoh kejadian yang berdasar peraturan-peraturan Allah. Sunnah di situ tu makna lagu mana? Sunanun. Jamak pada sunnah. As-sunnah hiya tariqatul muttaba'ah fil khairi wasyarr. Itu makna ulama tafsir kata. As-sunnah iaitu jalan ni at-tariqatu al-muttaba'atu fil khairi wasyarr. Iaitu jalan ni hak kita nak ikut. Sama ada molek ataupun sama ada tak molek. Itu makna sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dia berlakukan sunan. Apa makna sunan? Peraturan. Kenapa Allah Taala tak sebut kata qad khalat min qablikum sunnatun? Tak sebut kata sunnah. Dia sebut sunanun. Mari dengan lafaz jamak. Kenapa? Kerana nak faham kata sunnatullah hak Tuhan pelaku mari ni memang dia satu jalan tapi berlainan rupa. Berlainan rupa lagu mana? Yakni keadaan manusia. Orang duduk sini Tuhan berlakukan pertolongan Tuhan lagu ni. Duduk sini Tuhan berlakukan pertolongan lagu ni. Duduk sini Tuhan berlakukan pertolongan lagu ni. Berbagai-bagai cara. Yang tidak adanya rupa yang tertentu pada bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sunan di sini ni kena kepada gapo? Kena kepada jalan ni.
kena kepada cara mikir, kena kepada cara bawa hidup. Itu makna kata qad khalat min qablikum sunanun. Itu makna sunan. Peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tetap. Sunnatullah ni ya tetap, ya tak ubah. Tak ubah lagu mana? Gini. Dalam Islam kita ada menang, ada kalah. Menang bila? Apabila kita tadi itu patuh kepada Allah Ta'ala dan Rasul dengan cara mutlak. Kalah bila? Apabila kita paling diri kita daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Lagu mana? Islam kita ni kita kena faham. Agama Islam adalah agama yang bergantung tegah, gantung kejak dengan dasar yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia turun daripada Tuhan dengan cara tegah dan kejak. Kita tadi itu kena ikut dan turut. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Turutlah ajaran hak aku turunkan kepadamu ni. Jangan duk turut ajaran lain. Tapi sikit mereka yang nak mengambil pengajaran dan boleh ambil pegang dengan apa aku wasiat ni sikit. Di kalangan orang manusia, di kalangan umat manusia. Maka sikit ataupun banyak itu bukan hal. Itu bukannya perkara yang kita tadi itu nak mempertikaikan. Tidak. Tapi sikit ataupun banyak, tujuan hak besar asasi, kita ikut kedak pada ajaran Allah Ta'ala hak Tuhan buat turun. Barang siapa ikut ajaran Allah walaupun gulungnya sikit, Tuhan kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Betapa banyak mana di dalam peristiwa yang berlaku dalam sejarah, orang sikit yang pegang teguh dengan ajaran Tuhan boleh mengatasi orang hak ramai mereka yang menyalahi ajaran Tuhan. Dengan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hari ni amal duk royak semua. Mana pun kita kecek, kita tadi itu nak kepada orang yang ada kualiti. Walaupun lagu mana pun nak orang ada kualiti. Ada dia bilangnya banyak ni kita tak ada mau mana. Hak naknya kualiti. Kalaulah kualiti serta ramai, baiklah situ. Hak bosan sekali ramai tapi tak kualiti. Tak kualiti ni makna lagu mana? Maimi kunabhab kalau bahasa Sia kata. Tak ada kunabhab. Mahasa dah. Lepas tu nak buat guna dengan cara molek tak boleh pula. Tak pasal lagu tu. Beli telefon 4-5-60 ribu tapi nak main susah payah. Hak ni beli 5 ribu tapi boleh main ikut nak buat gapo. Lain. Hak tu hak kita nak. Terkadang nak bagai gomaha, nak bagai gitu, nak bagai gini. Sekar kata, kalau mahal, molek semata-mata. Tak juga. Ramah kita nak, memang kita nak pada ramah. Tengok sedar, ramah begitu umat Islam. Tapi, kita hak nak besar lagi pada hak atas pada tu, itu apa? Yakni, kualiti. Kualiti ni mumayyizat. Apa nama? Benda-benda yang jadi kualiti ni, benda yang tak serupa hak biasa. Sore Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sore. Tapi boleh jadi ketua bagi semua manusia atas muka bumi ni. Sore. Nabi Ibrahim alaihissalam sore diri dia. Tapi boleh jadi pemimpin semua umat, semua kaum dia. Sebab itulah Nabi Ibrahim sore diri Tuhan kata, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim adalah ummah peracacat. Ibrahim sore peracacat kat mana? Nak royak atas pendirian dia, kualiti daripada perbuatan dia, daripada pemikiran dia, daripada cud dia. So umpama ummah dah. Hak tu hak kita duk cari. Apabila gitu, jadi kumpulan daripada muslimin hari peperangan Badar bukan sikit dah, ramai. Hari peperangan Uhud bukan sikit ramai. Sehingga Nabi boleh bagi dua. Duk di atas bukit satu kumpulan, duk bawah satu kumpulan. Tengok. Mana kata boleh pecah dua kumpulan. Ramai lah. Hak duk atas bukit ni kata setengah sampai ke 70 orang. Hak bawah ni banyak.
Setengah-setengah ulama dia kata beribu dan sebagainya. Tak apalah, kita tak ada nak bilai. Kata-kata banyak sudah. Sebab kalau kita sebut ada dia, terkadang pendapat ni gini, terkadang pendapat ini, kita kata dengan cara umum sekitar. Apabila kita tengok pada kacamata kita, sistem Nabi ni, Nabi sendiri mengatur tu. Seolah kata penglima hari peperangan Uhud, Nabi turun sendiri. Dia sendiri wang pen, dia sendiri rancangkan, munduk sini, buat gini. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan makna orang yang duduk riba tangan dak lah. Bukan makna kata orang sekadar kata bawa diri saja dak. Ya bawa diri serta bawa ummah. Itu Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik Nabi okey, balik rancangan okey. Tapi Tuhan jadikan sistem sunnatullah mulia dan jaya bagi mereka yang ikut rancangan jadi berancangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi kalah dan jadi hina, jadi pelesu tiap-tiap perkara daripada jalan kita nak berjalan, benda yang menyalahi akan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan pun royak dalam Quran dengan cara nyata. Jangan sama sekali kita tadi itu menyalahi akan sunnah Nabi. Jangan. Rancangan Nabi jangan. Cuma Tuhan nak hajar satu perkara kepada kita sebagai umat manusia. Lagu mana? Nak royak kata walaupun bilangnya banyak, walaupun rancangan tu molek, walaupun ketua tadi itu molek, akan tetapi rakyat ataupun pengikut yang masuk berai sekali dengan Nabi Muhammad, sebaik-baik afdal sekali lepas daripada kita beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian, ini amalan jihad yang pergi dengan syarat. Jangan duk takut sebut jihad ni takut. Tak, ya ada syarat dia. Syarat dia ulama kita sebut di dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab kita duk mengaji kitab syariat dengan cara bagus. Ini nakwi kita faham. Kata lagu mana? Nakwi kita faham di sini. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup lengkap hari itu. Cuma sunnatullah yang ayat kata peraturan Allah, barang siapa menyalahi akan sunnah Nabi, walaupun ramai, walaupun rancangan molek, walaupun orang tadi itu mulia, semulia-mulia makhluk di atas dunia ini, di atas kejadian Tuhan semua, iaitu Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, tapi buat kamu tu minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ada juga orang hak nampak dunia banyak daripada akhirat. Jadi dua kumpulan manusia yang ikut Nabi tadi itu menyalahi akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mati hidup lagu mana, mu jangan turun daripada bukit ni. Walaupun buat kami nak jadi lagu mana bawah ni tak sah turun. Tapi mereka pakai akal fikiran, tak pakai nas. Ni nak kita faham. Apabila nas itu mari lagu mana, akal fikiran berhenti. Pahas pun nas tunuk. Jadi sahabat kumpulan ni bukan kita nak kata kok mana dak. Jadi dia mikir dengan akal kata, moga sahabat tadi itu hadap bawah tu halangkan orang-orang tak beriman sampai ke lari puak dia. Apabila lari orang tak beriman tadi, dia tinggallah harta benda jatuh pedai dia, apa lembing dia, apa nama lagi kita kata, apa nama kata pahanak dia. Bala tentera dia tadi itu, kenderaan dia tinggal nampak penuh gitu. Lalu kata hadap atas tu qaid je kata, buat kita benar juga je kata. Turun tak ada masalah dah. Mikir dengan akal nampak kena. Turun. Ya terlupa pada minit tu. Terlupa kata Nabi pesan benar-benar, kalau kami nak jadi lagu mana, jangan turun. Ya mikir dengan akal, terlupa nas hak Nabi pesan. Terlupa. Ni nak ayat kata akal kita kalau kita guna tak kena tepat, umat Islam cu. Ni Tuhan nak ajarkan kita di dalam Al-Quranul Karim. Akal kita wajib turut bagi nas, turut sejaka-sejaka. Kalau nak mana dengan akal nu bab dunia, jadi mana masalah agama. Bab dunia lah. Hujan-hujan lagu mana nak haikal boleh banyak. Halah agama lagi, malah pula. Nampak tu tak? Malah pula nak buat lagu mana, nak buat makan ni dalam budak apa nama masa hujan ni, nak jadi laku jual lagu mana. Mikir. Dak kat selimut tu.
Tapi apabila siapa musim agama melana rajin lalu, siapa boleh rajaknya rajin cara dia, siapa boleh Syabannya rajin cara dia, siapa boleh Ramadannya rajin cara dia, rajin orang tak suruh. Hak orang suruh dia tak rajin. Ini masalah. Kita tak ada nak situ, nak kepada tadi. Lalu dia turun daripada bukit dengan sengka mikir saya dapat seka. Kita turun, kita menang cerak dah. Ya seka pula 2 kali 2 ganda. Apabila jadi gitu, turun. Sahabat 4-5 ni orang lagi, setengah kata 7 orang, setengah kata 6 orang, setengah kata 5 orang. Biarlah ulama duk khilaf tu. Alal aini warra', kita hormat pendapat ulama kita kata tentang itu masalah. Ayah kata Rasulullah tak boleh turun ni. Suruh duduk sini, jangan turun. Tak apa, molek kita turun. Tengok kita benar cerak. Tu dia. Tu molek pasal tu. Sebab tu akal kita ni kena beringat molek. Ingat benar-benar. Jadi doa molek cara kita. Turun buat dia. Sahabat ni tak ada turun. Apabila turun, situlah jakah mula-mula kalah umat kita. Sebab Allah Ta'ala janji dalam Quran, Tuhan kata falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Jaga-jaga orang yang menyalahi jinjak langkah ajaran Nabi nak kena fitnah. Kena fitnah sungguh. Fitnah apa? Fitnah kekalahan. Fitnah kekalahan, fitnah jadi malu muka. Fitnah sampai jadi orang kafir tadi tu boleh mengatasi orang tak beriman. Pada itu mauqif. Sebab apa? Bukan sebab Nabi rancang tak molek. Bukan sahabat Nabi hak buat kerja molek. Ada satu kumpulan je. Maka kumpulan kalau kita kerja jama'i ramai-ramai, jangan jadi penuh ni. Kita duduk dalam jemaah. 4-5 ni orang ni hak tak pakai ni, panggil bahasa petani panggil fok ceperaya panggil. Fok tak pakai pah. 4-5 ni orang ni masuk geng penuh lebih. Ni jelah dah ni dah jatuh harga dekat 45 ni orang ni. Jadi kalau gitu, jadi sahabat Nabi tadi itu nampak fok ni turun hasiyak dah dia kata. Tengok tak bukit ni turun mari hasiyak dia kata turun. Nabi tak boleh turun. Nabi tak boleh turun, dia turun juga. Ni gapo nak berlaku pula nanti kita tengok. Apabila gitu dia turun, Khalid ibn Walid sebagaimana maklum mari lihat belakang. Situ nanti dulu sebentar, khaslah. Supaya apa kita berhenti situ dulu. Itu nak ayat qad khalat min qablikum sunan. Itu mana sunan. Nah, pada tu peraturan Allah Subhanahu wa taala hak Tuhan nak janji al-izzah wat-tamkin wal-fawz, kemuliaan, kejayaan, kemegahan, ketinggian, perkara yang muwafaqah dengan jalannya yang dijalan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan janji dalam Quran dia, barang siapa menyalahi Nabi dengan dengan ikut apa-apa pun, dia akan jatuh, jadi hina, jadi kalah, jadi rugi, jadi segala-gala. Itu perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala janji lagu tu. Lalu Tuhan suruh fasiru fil ardi. Ni baru Tuhan suruh siru fil ardi. Apa makna fasiru fil ardi? Tengok. Iaitu fasiru fil ardi ni. Cuba kita perhati. Di dalam Al-Quranil Karim, Tuhan tak kata summa siru fil ardi. Tuhan tak kata summa. Tuhan suruh fasiru. Jarang sangat kita nak dengar perintah Tuhan, Tuhan nak guna kalimah summa lepas dah Tuhan suruh. Jarang sangat. Awak apa? Kerana kalimah summa ni ataupun saufa ni perkara yang menjatuhkan umat Islam. Lah mana perkara yang menjatuhkan umat Islam? Tunggu dulu. Dah tu. Nak buat kerja kau dulu. Kau sebulan. Nak buat kerja kau dulu. Kau 2 bulan. Tarik-tarik lagi setahun. Tarik-tarik lagi 2 tahun. Tarik-tarik lagi 3 tahun. Itu makna kita tak berjaya. Barang siapa tak siap berjaya, beramal lagu tu. Jangan betul masa. Nah, kalau barang siapa tak sejaya ni amat nak suruh hati. Barang siapa tak sejaya, ingat satu perkara, janji jangan betul masa. Kalau janji pukul 8 kena mai pukul 12. Awak apa? Kerana cara lagu ni orang panggil cara tak sewi berjaya. Juga dalam Islam kita, kalau tak sewi berjaya, saufawi banyak sikit.
Qah dulu. Anjelah. Dua perkara ni tak jaya. Kalau ngaji pun tak jaya. Kalau kerja pun tak jaya. Kalau rumah tangga pun tak jaya. Kalau kerja rumah pun tak jaya. Tak kira gapo-gapo. Dunia pun tak jaya. Akhirat pun tak jaya. Sebab dua perkara ni Allah Ta'ala tegah di dalam Quran kata jangan jadi umpama tu. Sebab itulah Imam Ahmad ibni Hanbal dia kata nak tahu orang tadi itu benar ataupun munafik bilwa' dia kata dengan janji. Nak tahu kata orang ni sungguh tak sungguh ataupun bukan orang sungguh, janji tengok. Kalau betul masa, anjelah. Kalau tak betul masa, dia tak kira apa bila-bila. Juga dalam Islam ajaran agama kita ni nak tahu seorang tadi itu kata dia jaya tak jaya bilwa' dengan perjanjian juga. Apabila janji ya khianat ada. Khianat ni bukan makna kata tak tak betul masa tak masuk. Mai trong tawela ni orang ni tak masuk. Tapi tak ada arah orang pasal sinyik, pasal lambat, pasal betak ni tak ada arah. Sebab tu orang hak berjaya nak ambil anak koli pun dia kata nak ambil anak menatu dia tengok pada jalan. Kalau lah akak selipar tak naik entah seruak kira mula. Kenapa tak? Tu apa? Kerana orang pesen ni buat kerja tak boleh. Heret habis makan tumit selipar tu. Serah duk heret. Subhanallah. Alih. Umat Islam adalah umat yang cergas. Apa makna cergas? Makna ya buat kerja tadi itu tu buat sungguh. Nampak tu tak? Buat sungguh, buat dengan cara molek. Buat dengan cara molek. Itu kita kena faham di sini. Kemudian fasiru, maka hendaklah kamu tadi itu oleh itu suruh kita berjalan. Sara tu makna berjalan lah. Fil ardi, di atas muka bumi. Fi di situ makna ala tu. Fil ardi makna ala. Kalau nak pakai fi makna zarah pada asal boleh juga. Tapi duduk dalam ringkungnya bumi. So jalan di dalam bumi. Jalan di dalam bumi makna kata lingkungnya bumi. Kita pergi mana-mana di jalan dalam bumi tu tak ada keluar pada bumi. Tapi bukan mana zarfiyah hadut dalam sini. Sebab orang kita ni kalau kita tak faham ni ya payah. Ya payah orang kita ni payah nak faham. Payah nak faham sebab tak saya faham. Kalimah fasiru fil ardi fi tu makna ala. Hak tu makna hak kenanya. Pada mau kata fi ni tekat zahir dia makna zarah. Tak, zahir dia tu makna ala dah, bukan makna zarah sini. Zahir tu hak nyata bagi ayat sini, fi di sini bermakna ala dengan makna ala, bukan makna zarf. Bukan makna zarf. Habis itu. Fasiru fil ardi, di atas muka bumi ni. Gilah tengok di atas muka bumi ni kata. Supaya kata kita pergi tengok di atas muka bumi ni gapo kata hak Allah Subhanahu wa taala nak raya. Fangzuru, maka hendaklah kita tadi itu mikir. Suruh mikir. Jalan atas muka bumi ni sekarang dia suruh memperhatikan, suruh kita mikir. Memperhatikan mana lagu mana? Yakni suruh kita mikir. Benda hendak berlaku sekelilingi kita ni gapo kita dapat. Ni terkadang kita pergi jalan sungguh tapi jalan pasal mana? Jalan pasal kata nak galak saja. Jalan pasal nak lepas angin saja. Itu bukan tujuan jalan. Tapi orang hak ambil ayat ni gi amal sungguh dia tahu tak orang putih. Orang putih ni kalimah fasiru fil ardi fangzuru tadi itu ia sekadar di fangzuru sungguh. Awak ramai jumpa orang putih dan sebagainya di luar-luar negara. Ya mari ikut jalan mana-mana. Ya buat kaji. Dalam taning kita ni, dalam 3 wilayah kita ni, buat dia mai buat kaji. Buat kaji banyak kalau kita nak sebut kejut. Nah, terkadang kita pergi satu tempat tu minyak pun tak ada. Masjid pun tak ada. Digawalkan. Kawasan tu digawal. Beratus kilo digawalkan. Tepi jalan tu ada gapo? Ada nikmat yang kita orang 3 wilayah pun tak kaya dengan dia. Tapi orang putih ni merayat dah kepada orang berkenaan kata tanah sini kena gawal molek. Dia ada raidai, adanya kebolehan, adanya hasil. Banyak tak terkaya.
Biar mewak kaji mereka. Tu nak ayat tafasiru fil ardi. Pas kita tadi itu baca lepas saja ya. Baca lepas. Dalam kebun kita, dalam kawasan kita milik tanah, dalam kawasan wilayah kita gapo terkadang kita lepas. Dalam laut kita lepas. Sapayakan dalam laut tadi itu kita tak boleh ambil pos kargo. Nampak dah tu perkara-perkara ni banyak lagi benda-benda yang kita kena buat kaji. Kaji benda lagu ning lah baru hak Tuhan suruh. Ni dok kaji masalah ilmu tak pakai kerja. Nampak tu tak? Dagi kaji masalah ilmu tak pakai kerja, benda-benda tak pakai apa. Tahu ke tak ilmu hak kita dok kaji ni setengah-setengah lah maaf lah bukan semua. Ilmu hak orang Yunan tahu. Ilmu hak orang Yunan ataupun orang yang tak beriman tahu. Kita dok kaji. Ya Allah, apabila kita kaji benda-benda lagu tu, apa dok katalah. Apa? Benda-benda lagu tu tak memajukan umat Islam abadan. Dia tak memajukan kita. Dan dia tadi itu tak boleh nak gapo orang pengen kata, tak boleh mengangkatkan darajat orang kita. Sebab tu kita kena faham jadi jelas kata cara kita nak mengaji tu balah mana. Amba pernah dengar Dr. Jihad alaihi rahmatullah dia duk mengajar masa tu. Dia kata Tuhan jadikan manusia atas muka bumi ni serupa. Otak sama otak, akal sama akal, diri sama diri. Semua perkara serupa belaka. Orang Amerika tak ada, bukan mana tak serupa dengan orang Jawi kita ni. Orang Jepun bukan tak serupa dengan orang kita ni. Orang Cina bukan tak serupa dengan orang kita ni. Sama sahaja. Dia manusia, dia anak ada, dia kita manusia, kita anak ada, serupa. Tapi yang tak serupa, sistem cara mengaji. Rebutkan siksa, situ tak sama. Ni terkadang kita mengaji sampai pukul 5 petang. Tidak pada situ. Demo ngaji pukul 2:30, pukul 2, pian-pian ni pukul 2 ada sedia lagi, pukul 4 kita sini, tepat negara demo pukul 3. Pukul 3 sini, pukul 2 dia kelik dah rumah. Kelik boleh buat kerja hak tu, hak ni. Tubik ni, boleh hakik 2,000 tangi. Apa? Kerana mengaji kena cara. Hak ni yang kita tadi itu kena usaha. Ni nak dok pak tula. Sebab apa? Maaf lama sebut dah. Tabik mula dah. Kata kita duk mengaji bab email benda hak belakang. Akidah kita akidah khalah. Khalah mana lagu mana? Belakang. You kan ulang. Sebab tu kita nak akak darajat kita, we pegalah dengan akidah salah, nak we maju de depan. Hari ni kalau orang nak letak, kita nak de depan. Tapi muskilah de depan tak erti apa. Orang we kata, tulis nama sikit. Mari apa orang ni tulis pun tak kena. Nampak dah tu. Lepas tu orang we baca surat ni, lagu mana ni? Tu email maaf lah, bukan tu email pak kita lah. Lama silap hai pula tu email lain kan. Nampak? Lepas tu tulis, baca guna. Mau tak anda syarat ni. Ya Allah. Ini muskilah besar sekali kita sebagai umat al-Islam yang kita tadi itu mengaji tak kena cara. Kita kalau mengaji kena cara. Boleh sungguh. Boleh lagu mana? Boleh tengok orang Jawi kita hak dunia kenal. Ada mau kata tak ada orang dalam dunia kenal orang Jawi kita. Coba kaji masalah Tok Guru ni Aziz alaihi rahmatullah. Dunia kenal tak? Ya duk nombor yang ke berapa dalam dunia ni orang yang berjaksa di atas muka bumi. Orang buh dalam senarai hak dalam dunia, orang ke berapa tak tahu. Tak banyak, tak sampai 100 juga lah. Tak sampai 50. Ya duk kat tengah-tengah tu. Kamu tak ingat tu duk rakam berapa. Orang yang berjasa. Boleh buat seperti tu. Nampak dah tu cara kita nak faham kata dalam Islam kita ni kita kena mengaji dia kena cara. Tak kena cara ni lah masalah besar. So tengok gapo? Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimanakah akibat hujung jatuh orang-orang yang mendustakan rasul-rasul? Boleh tengok. Moga kata umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ialah ummah yang mari belakang daripada umat lain. Kaum Samud belum pada kita. Kaum Ad belum pada kita. Namrud belum pada kita. Firaun belum pada kita. Yahud belum pada kita. Nasara belum pada kita. Semua belum daripada kita. Bukan sikit. Lalu Tuhan suruh tengok kata bagaimana hujung jatuh orang yang dusta akan para rasul-rasul. Orang yang dusta akan rasul ini gapo dapat? Kita boleh tengok. Tak ada boleh gapo rasa sedap, tak turut benar-benar rasa sedap, turun kubur. Rasa sedap nak lawan benar-benar, turun kubur. Siapa masa turun. Gapo kamu dapat daripada kamu sudah takabur terhadap benar-benar? Orang beri keterangan. Kita sendiri pun nak kikir tak boleh dengan gigi kita. Moga keterangan ni menepati besi. Keterangan ni menepati hadis besi. Rasa kaca nak kikir lah dengan gigi kita, dia putus. Dia patah gigi kita cerak. Tapi kita bawa sakit cara kita. Biarlah, aku ni dok tipu diri. Gigi aku lebih kemah lagi daripada besi. Patut orang Allah lah besi, dia tak boleh nak kikir. Ini masalah sekali. Lepas tu akhir sekali jadi lagu mana? Lihat saya ayat. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Cuba tengok. Puak-puak bahang terhadap rasul-rasul telah mana. Kita pergi luar negara, kita tengok piramid amadok Mesir, ayah Mesir lah. Ni akak lagu mana batu yang susung jadi molek. Sampai kalau jadi gua duk tengah tu jadi tak rutuh turun. Kalau zaman kita nak misalnya cara mudah, ada kot jala kita ni, pak tok guru kita ni, ada orang dulu duk bakarnya batu tadi tu. Dia hipungkan batu wak tu, dia nak buah kayu bawah. Dia hipung wak jadi gubah tadi tu, tak utuh tu. Lagu tu dah apa nama batu satu-satu tu. Besar perut gajah boleh. Pak orang akak ngagah pun, akak dengan orang tu. Akak dengan kekuatan manusia. Kalau kita semua main mengaji nak akak sutil pun tak boleh. Nak tu besar berat. Lepas tu susung kena sistem pula. Nak ayat apa? Nak ayat kuat mereka itu. Tapi hilang ke mana habis kuat tu. Tak berimej dengan Nabi Musa, lawannya Nabi. Fa'asa rasulahu. Mereka itu lawannya rasul-rasul mereka. Asau rasulahu. Lawan rasul-rasul mereka. Ila aina. Kepada mana mereka itu? Tak ada. Tinggal walaupun gapo. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala raya akibat bagi orang dusta terhadap kebenar-benar tak ada boleh gapo-gapo pun daripada apa yang dia nak rasa takabur. Kita tak rasa takabur dengan benar-benar. Nak buat kan tak boleh muka benar-benar. Keterangan mereka duduk sini. Pak kita ni kita dia tak saya ngaku kata hak Allah Taala ngaku, tapi kita ni kita kena faham dia di atas wajah hak Tuhan suruh faham, di atas wajah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham, dan para sahabat ambil ilmu daripada Nabi dia alaihi salatu wasallam. Semua keterangan tercatat di dalam buku oleh tangan-tangan ulama kita belaka. Lagi tambah satu huruf, satunya kalimah, satunya jumlah. Boleh. Medai tak boleh. Awak apa? Kerana benda ni terjaga. Benda ni terjaga. Maka orang ngaji agama, orang ngaji agama tu kerja kamu. Itu kerja kamu. Khulasah jaga kita. Nampak tu? Khulasah jaga kita ni. Ni kita nak faham. Baik, seterusnya daripada perkara tersebut, kata lagu mana di sini? Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lepas tu Tuhan rakyat pula. Dia katakan tu, hadza bayanul linnas. Ni baru mari hadza bayanul linnas. Asal majlis kita ni salah satu daripadanya hak ni. Hadza bayanul linnas. Ininglah. Apa mana ininglah? Katanya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yakni Al-Qur'an. Qur'an. Hadza bayanun, iaitu Qur'an ada di dalamnya keterangan bagi urusan-urusan di atas apa nama? Di atas perkara-perkara hak berlaku. Ni dia. Hadza bayanun linnas. Qur'an ni ialah keterangan bagi manusia. Gapo keterangan bagi manusia? Cuba kita tengok. Dalam Qur'an ni kalau kita nak bagi hak besar sekali masalah iman.
Hak ni khusus bagi orang beriman. Yang kedua besar juga masalah ahkam, hukum hakam. Khusus bagi orang beriman. Yang ketiga qasas. Qasasul Quran. Kisah Quran ini orang putih buat kaji. Orang putih ni pia orang putih. Orang putih ni kalau bahasa tepat Nusantara kita panggil orientalis. Ataupun nakburafakadi. Ataupun dikenalkan dengan bahasa Arab mustasyrikun. Bukan musyrikun. Mustasyrikun. Mustasyrikun ni orang bukan Islam, kaji Islam. InsyaAllah minggu depan bagi hadis amo nak waktu baik kitab hak ia karya tentang hadis Nabi. Nawi orang tempat kita tengok kata ia karya tadi tu pakai masa 32 tahun. 32 ปี. Nak royak kata dia tadi itu usaha, nak wi kita tadi itu tahu kata dia kaji. Tuhan nak zahir bagi orang umat Islam, mung tak malu kerana orang tak beriman dengan aku, tak beriman dengan Nabi Muhammad, tak beriman dengan Quran. Mari kaji Islam sampai kaya wak kitab saduk gitu. Allah hemah setara mana? Ni cuba kita tengok kitab setara ni. Kalau hamba nak tanya orang kita sini, maaflah deh. Nak tanya orang kita ni setara ni. Cuba tanya kata kita baca apa hari? Kita nak Q1. Nak boleh habis pesan ni. Boleh setahun dah. Tahu tak puak dia baca ni tak sampai seminggu setara ni. Mai tengah tip. Tok guru hamba hak dok kaji dalam masalah ni kitab pesan ni dia baca sehari. Mak hak sungguh. One baca sehari. Baca serta kritik. Sini gini, sini gini, sini gini, sini gini. Bukan makna kata dak bawa sekurah dua kurah dak lah. Napa dak? Ni bawa sekeping dua keping lah, bukan lagu tu. Bukan kata kok mana dak. Nak ayat tu ilmu tu tinggi lagi. Ilmu tu ada nafa yang mifa atas daripada orang reti, ada reti lagi. Tu apa gaya wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Atas daripada orang reti ada orang reti lagi. Tapi nak tahu kata reti tak reti, bukan duk dakwah. Kita ni ngaji lama ni. Kita ni mengaji banyak tahun ni. Tengok ni kitab kita. Banyak anak kitab. Ada 2 mari. Misal kata. Lepas tu, kita tak suka kata diri kita tu umpama tu. Cuba kita tengok langit kata. Cuba masuk maktabah Islamiah. Setara mana. Lepas tu, pergi jumpa dengan alim ulama. Hak pesing duk jaga sungguh. Buku-buku ulama. Boleh tahu. Tok guru hamba nama Al-Ustazud Doktor. Ustaz Doktor, Profesor Media. Satracan Doktor. Dia ulama Al-Azhar. Tapi akidah salaf. Dikenalkan dengan Dr. Ahmad bin Mansur Al-Sabalik. Salah seorang daripada ulama Azhar yang ada sekarang lagi. Dan dia khusus, takhasus, makna capak dan orang yang kata pakar dia dalam masalah ilmu usul fiqh. Mazhab dia Maliki. Okey, kita royak gitu. Satu hari, puak dakwa wali. Puak dakwa wali. Dia kata, Syekh ni ngajar tak kena. Dok royak tadi itu benar tak ada dalam kitab. Kami bukan lagu tu. Syekh dok royak lagu mana? Orang dakwa wali ni semaya Jumaat pun tak. Semaya Jumaat pun tak. Kamar dia tak beramal dengan syariat. Ning lah wali orang sufi falsafi yang ada. Ayah kata kami bukan lagu ning. Pamari al-alim, al-arif, al-allamah, at-tu'ad. Depan dia tu 45 lakab semua. Az-zahid, al-arif billah, al-tu'al, banyak depan dia duk begitu. Mari duk depan syekh kita. Dia dah royak sendiri ni. Apabila duduk, ada hajat gapo mari ni? Dia buka, terima, tak ada masalah. Ada hajat kaza wa kaza wa kaza. Ya kecek ni tok guru hamba ni, ya kecek, ya tahu. Dalam kitab mana, ilmu hak demo ni kecek ni duk mana-mana ya tahu. Bukan sekadar kata pergi jepuk kitab kena dak, lek ibarat kitab tu ya tahu tak duk mana, duk mana. Kecek bicara, ya kata tak ada benda ni. Syekh kita tanya, ada bukti tak? Tapi mimpi
Dengan mengigar jangan warilah sini sebab hamba tak ada tidur mana. Hamba tak ada tidur mana. Kalau hamba tidur banyak supaya itu boleh jadi kata boleh mimpi boleh mengigar kata. Hak nak kecek benar tak dalam buku. Dia kata tak ada lagu ni. Syekh kata saya pergi ambil kitab tu. Ambil kitab tu buka muka banyak ni tak dia. Ambil kitab tu buka banyak ni duk situ duk sini tunjuk habis. Wari dak gitu kitab. Iqra dia kata. Dia baca tengok, gapo hak ulama kamu kata? Sama-sama Arab dah ni. Sama-sama talaqi. Dia ni anak murid orang Maghribi. Yang orang tempat kita tak ada tolak lah ilmu datuk tu kalau rakyat. Adalah kita nanti rakyat tempat dia lah. Ya ada. Mana Syekhul Masyayikh duduk di Maghribi. Buka 2-3. Tiba-tiba Syekh kita tanya, pahal lah mana? Pahal lah mana? Surah lagi. Ya rakyat. Hak depan 4-5-16 tu jatuh habis pada bau. Al-alim jatuh, al-arif jatuh, guling habis licin. Buat apa? Kerana benda sif, benda tak ada gapo. Ada mimpi dengan mengigah. Ini bukan. Nak rakyat kata ulama kita duk jaga agama kita ni umpama tu. Ada sungguh? Ada sungguh. Itu nak rakyat kata kita ni hak duk kacau apa yang kata manhaj ahli sunnah wal jamaah kita ni hak duk kacau nak hubung dengan orang luar tu, luar negara tu. Karena tu ni kita dak mimpi mengigah. Bukan dia lagu tu. Nampak tu tak? Ya bukan lagu tu. Kemudian mari kita tengok hak kita ni. Dia kata hadza ini ni itu Quran. Bayanul linnas ialah keterangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tak sempurna akal mana bemuk dah. Mai kata di sisi demo ni boleh ngaji dak nahwu sarah. Sebab Tuhan tak ada ayat dalam Quran ada mubtada ada khabar. Tak ada mubtada tak ada khabar dalam Quran. Pas kita wari ayat ni hadza bayanul linnas. Lah ni erak dia apa? Nah, cak erak jadi gapo? Ya terkadang orang kita ni mengaji setengah-setengah lah bukan semua nah. Setengah-setengah hak pasal mengaji belakang-belakang dak ni, ya hajar tak sewi cidik. Ya hajar tak sewi cidik nak widok le gelak. Sebab tu nya putih buat dia tu. Putih pasal le gelak apa ni? Tak ada arah sungguh kata. Apa kita duk memperhambakan diri kita dengan benda tu? Amba kalau kecek gini, dia mau kata kasar. Tapi kita tadi itu siap dia sebab dia duk katuk diri benda hak kena tak saya nampak kena teh. Allah, masalah sungguh kata. Dalam Quran ning lah orang waktu bek nahung sorah tu ataupun balaghah dalam Quran ning. Kalau tak ada Quran ni mana ilmu. Tapi kita tak leh tu. Sebab tu kita hari ning tak serupa dulu nah. Orang sunnah kita tak serupa dulu hari ni. Tak serupa dululah mana? Ngaji belakang lah ni. Mengaji belakang. Nak kritik, nak bincang, biarkan ilmu. Jangan ada waktu baik perasaan. Tak sung, jangan wari. Nah, ngaji lama, jangan wari. Bukan demo ngaji sore, jangan wari. Semua ni bukan alasan. Kita kata hadis ni plesu. Demo kata tak plesu. Dengan alasan lah nah. Ni terkadang kita ayat hadis ni plesu. Hatta Wahbi tu kata plesu tu. Ya Allah boleh jadi lapau ubi kayu je ujian ni kali. Nah, bukan lagu tu nak ayat kata plesu dengan alasan. Sana tak ada. Kama dia kita muktabar pun tak ada catat hadis ni. Pas susah lagi kita mauduat hak ulama tulis pun tak ada juga hadis tu. Nya timur di Nusantara kita apa nak katakan tu? Boleh jadi Nabi hari tu kita buat makhluk ya mai ziarah kita ya ayat hadis ni. Lagu tu gak tak ada apa. Nak tanya Nabi main kereta mana? Berau suti mana? Tiket kapal hak mana? Nak tanya pula situ. Allahu akbar. Pas kalulah umat Islam kita duk setara tu, pas kita nak gapo daripada negeri ni? Nak gapo? Mikirlah katik. Hadis maudhu' pakat hala tangan, capur tangan. Aku tak say. Jadi gitu. Supaya hadis nuk Nabi tu. Orang ngaji bukan sikit lah negara ni. Ulama bukan tak ada beri peringatan terhadap hadis ni. Tapi dok gitu.
Hadis nuk nabi, awal-awal makhluk nuk nabi. Kita kata hadis pelesu. Orang Wahabi kata hadis pelesu. Lepas tu syekh tu syekh ni. Di kalangan orang hak kamu sendiri tu terima, nak kata kan? Hak tu dia tak tahulah kitab kita, dia tahu belaka ilmu. Ya Allah. Tengok. Coba kita tengok sahabat itulah Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi nya lari daripada orang tak erti. Dia tak erti tak boleh kecek sebab dia kecek tak ada duduk di atas lakan. Dia kecek tak ada duduk di atas bantasan. Yang ngaji tapi dia tak beramal dengan ilmu. Kalau masalah ilmu pengetahuan, masalah hadis ni nak terima lagu mana, kena tahu. Lepas tu, nahu sorah, balarah. Orang ngaji belaka bukan tak ngaji. Nampak tu tak? Itu Nawawi kita faham. Kama dia, wa hadza bayanun linnas. Ini keterangan bagi manusia. Wahudan dan petunjuk. Tuhan raya kata Quran ni adalah keterangan bagi manusia. Kita kata dak. Boleh kalah tu? Ya tak boleh. Quran ni adalah keterangan bagi manusia. Lepas kita kata dak tak ada terang lagi Quran. Ya. Pah gapo kalau Quran tak terang lagi? Madza sanaf'al? Kita nak buatlah mana? Wahudan dan petunjuk. Pertunjuk ni makna lagu mana? Yakni buka benda hak gelap tu jadi cerah. Tu mana pertunjuk? Huda katanya ulama yakni minad dalalah, daripada kegelapan kepada cahaya. Kita duduk dalam gelap maknawi lah sini ni tak nampak ajaran. Mari tengok. Dulu kita duk pegang benda tak ada dalil, hari ni kita pegang ada dalil. Mana molek? Kita pegang ada dalil, kita buat amal ada dalil, kita berfaham ada dalil, dengan kita tak ada dalil. Kita tak sama tu. Sebab tu kita tadi itu kena faham kata cara kita mengaji, biar kita mengaji dengan bukti, mengaji dengan keterangan, mengaji dengan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia mau kata tak ada biar tafsir lagu ni. Ya Allah. Ni tafsir depan kita ni dah ni. Kita hari ni jadi ta'assub kepada puak banyak dah. Kalau bukan puak kita, tak sah. Royak kenalah mana apa aku tak terima. Tarbiyah lagu tu tarbiyah apa? Tarbiyah apalah tu? Kita kena tarbiyah diri kita kata, mana-mana orang hak bawa alasan pada aku boleh, aku nak terima. Tu orang Islam. Hak sungguh. Hatta orang bukan Islam kalau dia wari keterangan, kita boleh terima. Sebab masalah rokok kita kata. Bomo-bomo dalam negara kita tak beriman, tak bisa sujud, tak bisa rokok pada Tuhan walaupun sekali dalam hidup dia. Tapi kita terima keterangan dia, hak jawab kajian, ada bukti, ada alasan, kita terima. Sebab benda tadi itu, dia bawa keterangan mai kita. Kita nak hak tu. Orang Islam kita mengajar siang malam, bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi, hak sah sungguh daripada Nabi. Pendapat ulama, ya korek mari sungguh pada kitab-kitab muktabar. Terima pia tak apa. Kalau ada orang lagu tu, nak duduk bawah pula letih ngajar. Sebab tu ingat masa duduk luar negara, kita duduk bawah guru-guru hak hebat-hebat tu, nanti tanda sekarang. Nanti tanda sekarang. Amo pergi ngaji, dengan Ustaz D, dengan dua tu, subuh kita pergi ngaji. Lepas zuhur kita pergi ngaji. Lepas asar kita lepas asar ni muzakarah murajaah. Lepas mengorik ngaji. Lepas isya baru kita klik ngajar. Itulah tu. Berpanjangnya tahun-tahun duk lagu tu. Hari Minggu kita pergi maktabah. Malam lepas pada isya, kalau tak kena lagu kita pergi ziarah alim ulama kita situ-situ sini sebab jalan ni lek malam lebih utama. Kita janjilah hari mana duk gitu ya. Nak ayat kata, ilmu kita tadi itu boleh berlari dengan sebab kata kita tak jadi kena sistem. Baru kita klik jawi ni, ingatlah masa kita duk mengaji. Tapi berasa tak sesat kita guna masa. Ni ramai orang kita. Hujan-hujan ni nak tubik, kecek juga masalah agama. Agama kita nak kecek, pandai dengan makam kita orang ngaji agama. Sebab agama kita ni terkadang orang tengok, apa orang Islam ni duk kecek? Sia bukan sia. Melayu bukan Melayu. Arab tu dak langsung dah. Bahasa apa kecek? Kita tak sia lah tu. Sebab tu masa ngaji, orang suruh ngaji sungguh. Masa ngaji, orang suruh ngaji berkena dengan cara.
Apabila kita nak kerja, ya boleh berjaya. Tapi masa ngaji, kita tak. Kita tak kena. Ni salah. Ni nasihatlah kepada adik-adik pelajar hak baru-baru ni, tak mau ada hak luar negara ataupun dalam negara, kita tak molek. Kalau kita tak kena, insya-Allah benda ni tak lari daripada kita. Tak lari pada kita. Kita pula akan jadi calon diri kita anta daripada warasatul anbiya. Boleh guna ilmu untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk ummah. Orang pesen ni malaikat di langit minta apung ke dia. Burung atas udara minta apung ke dia. Semut duduk dalam lubang minta apung ke dia. Hingga ikan duduk dalam laut ni minta apung ke dia. Lepas kita tak siap benda-benda lagu tu. Ni cara kita. Lepas tu kita selagi kita jadi orang tua ni, kita satu cara lagi kita kena ambil ilmu hak kita kena ambil sungguh ni ilmu tarbiyah. Hari ni amo tak ada nak kecek ilmu tarbiyah. Cara tarbiyah, cara nak betul orang tu baik jadi orang. Ada pun usaha dakwah, cara kita nak dakwah dah. Tapi nak bina orang tu, nak bina tadi tu ya ada soal lagi. Nak buat lagu mana wi buah pula, nak wi bunga pula, pucuk pula, ya ada ilmu dia. Cuma nak orang nak mengajar ilmu tarbiyah ni kena itulah orang panggil kata bahasa kita ni makna kata kena wi jadi temakai dengan suasana keadaan. Dengan cakap dengan suara, dengan masa, dengan huraya, dengan cara mikir. Sini kena gerak. Sebab tu kita nak orang hak ni, yo mikir molek-molek. Hak pesen kata gapo panggil IQ tu. IQ tinggi-tinggi itu kita wing ngaji agama kata. Kita sebagai ibu bapa ni boleh kita nak atur. Cuma kita tengok tu baik dulu. Terkadang anak kita 5 orang, seorang ya tu baik. Terkadang 7 orang, seorang ya tu baik. Hingga anak tok rusa duduk di Mekah, duduk di Mesir, tak ada tu baik jadi sepengah pak paling. Terkadang tok guru tadi itu anak dia 7 orang, tok guru hamba 7 orang anak. Tak ada tu baik jadi sepengah dia walaupun seorang. Tapi dia tengok anak murid pula, tengok anak murid, ya kitab dia semua dalam maktabah ya dia anak murid dia habis. Buat apa? Kerana dia tahu kata budak ni walaupun bukan anak aku dengan darah aku tapi yang anak murid aku dia boleh hakak dasar aku. Ya lagu tu. Patut tok guru dulu pun main lagu tu juga tengok hitar ikan ni ambil natu hak pasal ngaji itu sikit. Nampak tu tak? Ya lagu tu ya. Anak tak jadi ambil natu lah tu supaya nak jadi gerak. Tu cara dia. Nah, tu cara dia. Banyak kalau kita nak kecek dalam masalah ni. Wa mau'izatul lil muttaqin, dan mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa makna mau'izah? Katanya al ulama mau'izah di situ yakni kata gapo ni ulama dia kata mau'izah di sini ni mau'izah ni iaitu perkara yang nak mengingati. Al mau'izah hiya du'a'u ila al haq bit targhib wat tarhib. Tu makna mau'izah. Imam ahli tafsir Imam Sam'ani kata al-mau'izatu hiya ad-du'a'u. Cara kita mengajak. Mengajak pada mana? Mengajak pada kebenaran. Kebenaran ni dua perkara. Satu, perkara yang mari pada Tuhan. Yang kedua, perkara yang tak mukhalafah, tak menyalahi benda hak sungguh, benda waqi'. Itu makna al-haq. Dengan kita tadi itu targhib. Targhib ni makna wi semangat. Kemudian tarhib, kita nak menakuti. Yang kena duduk di antara dua tu. Sebab tu tarbiyah hak molek sekali, targhib tarhib. Targhib tarhib. Yang nak dua tu. Wi ratik, stok ratik. Puji ratik, kritik ratik. Murih ratik, buat baik ratik. Baru tu baik jadi orang gini. Kalau gitu, kalau kita molek sekarang, tak jadi orang. Kalau payah sekarang, tak jadi orang. Nak duduk tengah. Sebab tu kita nak tarbiyah anak cucu kita. Apakah ada anak cucu, adik-beradik belakang, anak saudara ke siapa kata, gila anak murid. Terutamanya, tarbiyah jadi molek. Kita tarbiyah orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kita jadi sebab, kita jadi sebab dakwah orang boleh masuk Islam lebih baik daripada uta merah yang ada pada zaman Nabi. Lebih baik daripada kereta bing, lebih baik daripada kapal tubel hak suan tua lagi. Lebih baik. Tapi kalaulah kita tarbiyah seorang,
tubik jadi alim ulama, orang pesen ning wajib bagi dia syurga. Wajib bagi dia syurga. Kita buat orang tadi itu jadi alim ulama. Buatlah mana? Kena dengan ilmu. Orang nak buat orang jadi alim, kena dia tu alim. Nak buat orang berani, kena dia tu berani. Nak buat orang tu ada pendirian yang tetap, diri kena tetap. Semua tadi itulah orang yang tarbiyah tepat orang. Biar orang tepat orang jaya sekali dalam dunia ni, nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada. Hingga orang kafir sendiri pun mengaku. Orang kafir sendiri pun mengaku. InsyaAllah ada kitab. Hamba kecil ni ada kitab belakang. Ada senarai mu'tabar di dalam ulama. Ni kitab ni gini. Ni kitab ni gini. Ni kitab ni gini. Ya kena lagu tu kita orang ngaji. Nampak tu tak? Ni terkadang orang yang tak erti Islam mana. Apabila kita waktu alasan pada kitab tu, pada kitab ni. Dia kata mana? Nak jual kitab kalau ke mana? Aku tu. Kalau kita tak waktu baik kita ada ke tak? Kau tu. Apabila kita tak baca kitab ibarat bahasa Arab, kita terjemah selalu, reti ke tak Arab nahau. Apabila kita Arab nahau, reti tak balaghah. Apa situ? Orang apabila tak terima benar-benar, tu hetak situ. Sebab apa? Sebab dia tadi itu betul yang katok diri. Nabi Muhammad wari keterangan, dia mengiling. Nabi Muhammad tak wari keterangan, kata Muhammad tak wari keterangan. Semua tadi itu dok liang. Seolah kata dia kotuki kini kerana dia tak terima kebenaran. Apabila tak terima kebenaran, maka masuk dalam ayat Tuhan kata fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka ini suka dok di dalam kegelapan kesesatan di atas cahaya keterangan daripada Tuhan. Mun nak lagu tu mek. Sebab itulah kita nanti kita dakwah. Wayak ya. Jangan kita lagi gaduh. Hak gaduh sebenarnya, kita kena gaduh kata kita dakwah ke tak, kita royak ke tak. Tengok hari ni. Kita kata, maaflah dah bukan kok mana tak. Majlis kita ni, hak kita akak ni, tak sampai 2 tahun lagi. Setahun lebih-lebih. Tapi, orang kita tanya, orang hak mari ngaji di sini, dapat apa tu? Tanya diri, tak sahayak kamu? Nak tanya diri sendiri. Nak kita tahu kata, kita mari tadi tu kok mana? Pas kalulah kita kata, kita tak ngajar lagu ni, bila kita nak guna kita hak ulama kita kareh? Oh, Imam Abu Hasan Asy'ari sungguh ada kitab, tapi kitab ia ni behar mentah. Kita tak boleh ambil selalu. Kau dulu, kau satu generasi masuk kubur bilicin. Mai generasi baru, dah tu hak ni tak habis lagi kitab tu. Tak habis lagi sampai ke balik berapa kali balik dah kitab tapi tak boleh ngaji hak Abu Hasan Asy'ari Rian Medai kau dulu. Pergi di Malaysia. Dia kata kitab ni sungguh hak Imam Syafi'i sungguh tapi kitab belum masuk kata. Lepas tu kalau nasi belum masuk kita makan dia kata sakit perut dia kata. Sebab tu kita tak boleh makan sangat kita tu. Sebab tu kita tak ngajar. Sebab kita ni kita tak masuk lagi. Allahu Akbar. Tengok je kecek. Kalau kena ulama kita kecek lagu tu pecah dunia. Orang panggil taharrakatid dunya walam taq'ud. Kalau bahasa Arab kata. Pecah dunia. Tapi kena ulama amma kecek lah tu. Nak wipahai kata. Jalan ni hak benar tu dikena tutup, dikena zalim, dikena jijak, dikena taruh boh dalam tanah, bukuh pula dengan besi. Kita nak waktu bek cokeh belia hak molek tadi tu benih hak molek tak semula we orang pakak boleh tengok ni benda hak benar sungguh. Hanya marah demo kata. Marah buat tak apa. Sebab hak ni kita buat kerja untuk yaumil mi'ad. Satu hari yang Tuhan kita jumpa depan Tuhan belaka. Orang hak marah kita dalam dunia yang akan terima kasih kita. Hak apa? Kerana kita rakyat dah. Cuma dia tak ada boleh harap apa. Hari ni kita yakin kita pergi di Nusantara kita. Hujah muralabah orang kita. Hujah tadi itu ada di tangan ahli sunnah wal jamaah. Orang bukan ahli sunnah tak ada hujah. Tak ada hujah. Sekadar kalulah bahasa kita ni ingat sing dengan dah tu. Pusing we tak beda, tak ada hal lain. Nampak tu tak? Sing dengan dah sungguh.
Kau itu, gini, gitu, gini, gitu, gini. Mana dalam Quran hak sebut? Oh, Quran tu kau dulu lah. Quran dia tu, Quran kau. Kita kira dulu. Kalau kira nak jual tanah, nak baca Quran, kau dulu nak baca Quran, nak jual tanah ni dulu. Boleh. Ni masalah agama nak isbat halal ataupun haram. Nak isbat wajib ataupun sunat. Nak isbat haram ataupun makruh ataupun haram. Kau dulu Quran dengan hadis. Kok mana kata? Kita hak boleh terima, hak penting, hak peliknya. Hak pesen tu kok dia yang nak ayat lagu mana muka habuai kok tu. Tapi kita sebagai orang nak terima ilmu tadi tu, apa kita tak mikir kata, kok mana cuba renung tengok. Nak kecek masalah agama, kita ada ngaji. Mana ayat Quran? Pakai spek dah 2 3 4 tak nampak ayat Quran. Pendapat saja, pendapat ambil mana? Moga kata kita tadi itu kena gato dengan ayat Tuhan, gato dengan hadis Nabi. Kalau Quran ni tak masuk sungguh sebagaimana dakwah, Tuhan nak ayat dalam Quran ni, hadza bayanul linnas. Ini keterangan bagi manusia, wa hudan petunjuk, wa mau'izatan, dan dia tadi itu apa panggil cara mengajak kepada kebenaran dengan tarhib lil muttaqin, bagi orang yang beriman. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang berada sifat bertakwa kepada Allahu Jalla Jalaluh. Sekadar itulah madah tafsir pada perjumpaan kita sekali ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Insyaallah kita akan hubung sedikit daripada pengertian masalah akidah kita pada petang. Masa ada ketinggalan lagi 10 minit biiznillah taala. Ada iklan apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Dah sikit iklan. Putus hak sorak boning dah. Jadi tubik dua cara, satunya nak buat halaqah Quran sini. Panak mula 47 ni. 47 ni jadi kita nak puasa hari Khamis tu dah. Lepas tu nak mau buka puasa. Lepas puasa tu Syekh nak buat halaqah Quran sampai pukul 9. Lepas tu Syekh nak buat apa? Jawab ke masalah apa? Kesemare. Tu tak panha. Hak sebulan kali tu. Dah. Nak mula 47 ni. Lepas tu minta ibu nama pian nak hari tu. Habis dia nak cadar barang makan mudah. Kita nak ada malak yang mulailah. Syekh nak iping kita maya tahajud apa tu. Cukup pagi tu dengan kuliah subuh cukuplah, cukup kakah belum klik tu. Tu. Yang duanya nak pergi relah tu tak nak tahu hari lagi. Nak pergi di naik pay di Bangla tu lah. Tu tak nak tahu hari lagi lah. Nak tahu kita nak buat relah tu. Ada dah. Tu. Yang tiganya duit gapi. Apa boleh apa masa ni dah. Duit gapi tu koda kolak jisibat. Dah. Tu dah. Bila terpit pada ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mari iklan buku duit api. Hak minggu baru ni boleh 1000 kok. Lepas tu buku jamai kita wak sudah dah. Belah lek ni hak belah retina. Belah lek ni hak retina ada dengan apa? Bekas MIA, belah yate, belah laken ni nah MIA nah. Lepas tu hak orang yate jamai duk belah lek kereta noh. Lepas tu harga terotak kita beli terotak 15,000 baht. 15,000 kok. Lah ni kita duk lekat lagi 15,000 kok. Siapa dia nak bantu boleh nah. Tak masuk di share boleh ataupun khususi boleh. Saya tak ada parah sekadar ni. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin.
Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita nak tengok sedikit daripada perkara yang kita nak kemukakan di sini tentang masalah pegangnya akidah salaf. Akidah salaf ni iaitu akidah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tempat Nusantara kita ni akidah salaf ni sebagai anak yatim ataupun anak tiri lah. Sebab tak boleh salah juga, nak kata salah tak boleh juga sebab kita tak sapa kepada ulama-ulama kita. Ataupun kita tadi itu belum tubik dengan cara molek kepada ahli Islam kita dengan sebab politik kata, dengan sebab apa nama orang panggil kata kekuatan ni banyak-banyak perkara. Yang jadi sebab kitab-kitab salah tadi itu tak tubik mari kepada ini alam dengan cara molek. Kalau kita nak tengok seumpama syarah At-Tahawiyah bagi Imam Ibn Abi Izz Al-Hanafi, setelah daripada dia karyakan kitab tu dia nak sebar kepada umat Islam, dia kena halang, dia kena marah. Siapakah orang gunakan hukumah, gunakan kekuatan politik, kekuatan kerajaan negeri untuk mengsekatkan kitab tersebut tadi itu untuk nak sebar kepada umat Islam. Ini kita kecek dengan alasan yang dinakalkan di dalam kitab yang kita tadi itu akan kemukakan kepada umat masyarakat kita. Mihnah Imam Ibn Abi Izz Al-Hanafi. Mihnah dia mana coba apabila dia nak royak akidah salaf, kena tetap di umat Islam tadi itu yang tak berpegang dengan akidah salaf ni banyak mana. Sehingga kita dah baca tiap-tiap malam tu khalqu af'alil ibad pun kazalik. Dihalangkan oleh manusia. Dihalangkan oleh orang-orang pegang jawatan dalam Islam kita tinggi-tinggi pada itu zaman. Kenapa? Kerana Islam kita ni dia boleh jalan ada beberapa apa yang kata ada beberapa politik siasah tadi itu yang angkatkan negara banyak. Barang siapa boleh akak nak cara mikir mana, maka dia akan bantu cara mikir tu. Dia agama tu ya hanyuk mengikut apa? Mengikut orang pegang jawatan hak tinggi. Orang pegang jawatan tinggi akidah ahli kalam. Dia bawa ikut ahli kalam. Akidah orang pegang jawatan hak tinggi dia pegang akidah Mu'tazilah. Dia bawa ikut Mu'tazilah. Kalau balik hak Sabaiyah, dia bawa pada Sabaiyah. Semua tadi itu kita boleh tengok di dalam dunia Islam yang kita ada. Cuma akidah salaf ni iaitu akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagengi hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada syak lagi. Satu kaedah yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu, kata zawahirun nususi ma'lumatul lana bi'tibar. Yakni perkara hak Tuhan khitab mari dalam Quran, perkara hak Tuhan sebut hal dia dalam Quran, Nabi sebut hal dia dalam hadis, perkara tu adalah maklum, jelas bagi kita dan bagi umat Islam dengan cara seluruh lepas daripada dia mengaji belajar pada alim ulama, dengan kita kira kata dia tadi itu nyata molek. Apa kena kira tadi nyata? Sebab ayat tadi hadza bayanul linnas. Quran tadi itu adalah keterangan bagi manusia. Jadi ayat sifat Tuhan nyata bagi kita sekiranya apa? Makna ayat Tuhan, hak Tuhan royak dalam Quran tentang hadiah itu maklum. Apa makna maklum? Makna boleh kita faham. Makna boleh kita faham. Wa majhulatul lana bi'tibarin akhar.
Dan dia tu tak mengetahui bagi kita kalau kita nak kira satu iktibar hak lain. Jadi iktibar makna kita itu nyata. Makna dia mana kuamai. Apa makna? Makna ni perkara yang boleh kita faham daripada nas. Hak orang kecil, hak Tuhan raya, hak Nabi sebut, kita boleh faham. Itu makna. Boleh kita faham apa hak Tuhan raya, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raya dalam hadis. Itu makna maklum bagi kita. Makna dia nyata bagi kita. Satu lagi, wa bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulatun. Dan kaifiyah dia, hakikat bagi makna tu kita tak tahu. Sebab itulah ayat Allah Subhanahu wa taala dok rayak dalam Quran tentang sifat dia. Ya dua iktibar ni ya. Kalau iktibar balik makna, faham. Kalau iktibar balik kaifiyat hakikat, tak faham. Contoh tauladan kita boleh wari ke tak sini? Boleh. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranil Karim, Tuhan kata nak wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah Taala melaknati dan marah terhadap orang yang bunuh orang. Maka kalimah wa ghadiba alaihi, Allah Taala itu marah murka terhadap orang yang bunuh orang tadi tu, maklum bagi kita. Faham boleh bagi kita. Sebab ayat ni ayat sifat perbuatan Tuhan. Tapi bagaimanakah Tuhan marah? Tak ni nak tahu tak boleh. Kalau balik kita, kalau kata marah ni naik perasaan. Darah kita masuk dalam hati. Jadi kuat. Kamar dia pancar tubik kepada seluruh anggota sampai ke naik muka. Naiknya di muka, ubahkan muka. Itu kaifiat bagi marah bagi manusia. Ada pemarah Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kata dia tu marah, makna dia tu. Tapi macam mana marah Tuhan? Itu serah ke dia. Seumpama sifat kalam. Kalam, apabila Tuhan kata wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala bercakap dengan Nabi Musa sebagai percakapan yang sungguh. Kita reti kata bercakap. Tapi kaifiyat hakikat bercakap lagu mana? Ini kita tak tahu. Kaifiyat bercakap hak kita, kena ada lidah, kena ada halqum, kena adanya udara, kena adanya itu, kena ada beberapa perkara hak boleh kita dengar. Ada beberapa perkara hak kita boleh nak kecek dengan kalam tadi itu. Baru jadi kalam. Hak tu kaifiyat hak kita. Sebab itulah ulama al-muslimin, di kalangan ulama is-salaf dia kata, qadrul mushtarak, qadar yang jadi musyarakah di antara makhluk dengan Tuhan nama Khalik Allah Subhanahu wa taala, kalau sekadar tu tak mengapa. Sekadar tu tak mengapa lagu mana maksud? Yakni Tuhan cakap, kita cakap, sekadar tu tak ada apa. Tapi hakikat berlainan. Allah Taala marah, kita marah. Sekadar tu tak ada masalah, tapi hakikat berlainan. Lepas tu kalau orang kata, lepas tu orang kata laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni tak seumpama gapa-gapa sesuatu. Kamu rakyat kata, Tuhan marah, kita marah, takkan jadi serupa. Tuhan bercakap, kita bercakap, tak jadi serupa. Ini masalah. Setengah-setengah orang kita ngaji, ya faham lagu tu. Sebab tu nak pergi rakyat supaya Tuhan kata tak boleh tu. Tak. Ayat laisa kamitslihi syai', kalau kita ambil banyak tu sekarang, boleh kita nak faham seumpama tadi. Tapi kita baca sempurna. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sedangkan dia dengar lagi melihat. Sedangkan dia dengar lagi melihat. Dengar dengan melihat ni ada tak di makhluk? Ada tak di makhluk? Memang ada. Tuhan ayat dalam surah Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira. Tuhan jadikan manusia tadi itu dengar lagi lihat. Sami'an basira. Ayat ni wa huwas sami' al-basir. Sama ya. Kalau gitu sama Tuhan sebut hal manusia, makhluk dia, dengan hal dia guna lafaz sami' sama sami', basir sama basir. Tapi waktu Allah Taala wa'ri laisa kamitslihi syai', nak ayat kata hakikat tu tak sama, panggil dia tu tak apa. Sebab itulah masalah ni di sisi mazhab salaf kita, makna maklum, hakikat kaifiyat majhul.
Hak ni jalan lagu ni semenjak lama mari dah. Imam Malik jalan gini. Belum daripada Imam Malik, Ummu Salamah. Tok guru bagi Imam Malik tu sendiri pun jalan lagu ni. Mari imamnya Syafi'i pun jalan lagu ni. Mari imam mana-mana pun jalan lagu ni. Sehingga Syekh Ahmad Fatani, tuai kitab Faridatul Faraid, pun rakyat kata orang salah tak tahunya hakikat, makna dia tahu. Syekh Daud pun ayat lagu ni juga ada Durus Samin. Ya ayat kata hakikat tu, kaifiat tu tak tahu, makna tahu. Tapi tiba-tibanya mari sekarang lala ni. Dalam kitab hak duk tulis ni, hamba tengok banyaklah kitab-kitab tu. Tak ada waktu baik sini, nanti kita waktu baik kitab. Hamba suka waktu baik masa ada, apabila ada masalah. Apabila ngajar gini kita tahu waktu baik cara-cara mikir kita biasa-biasa dengar gitu. Tapi apabila ada masalah, ni kitab di sini, duduk sini. Ada kitab tak usah pasal lah tu. Dia kata kan? Dia kata mazhab salah ni kaifiat tak ada. Kaifiat tu benda tak ada, benda dinafikan. Bukan benda ada kita tak tahu. Kalau Tuhan ada kaifiat kita tak tahu, mana kata kita ni membentukkan Allah Taala jadi berjising, jadi apa nama, jadi mujassimah musyabbihah, dia kata. Dia kata. Ini cara mikir ni baru sangat ni, mari. Baru sangat mukhalafah Syekh Daud kalau tanding lah. Mukhalafah dengan Syekh Ahmad kalau tanding lah. Ni ada setengah-setengah kata duk mengaku anak cucu Syekh Daud ni kan tak turut jalan ni Syekh Daud. Kita turut dah sebab tu 7 hari tak ada tu. Kita turut dah sebab tu kita rakyat kata hakikat kaifiat tu jahil tu kita tak tahu tu. Hak dak rakyat turut tu lah mana. Syekh Daud rakyat kata wak muga 7 hari ni makruh lagi bid'ah. Kita kata sunat. Turutlah tu. Tak panggil turutlah tu. Hani nak ayat kata hak ulama kita wari dulu pakat ubah bilicing. Kita pernah dengar ke seorang ada terjemah kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bermula Tuhan yang nama Rahman, tertinggi ia di atas arah. Tak boleh terjemahlah tu. Buat apa? Kerana di ni makna beri faedah tepat. Dia kata di ni beri faedah tempat. Apabila balik dia dalam kitab Jawi hak ulama kita terjemah Syekh Ahmad pada dah dia dalam kitab Faridatul Faraid tu, dia kata di atas arasy. Nak raya atas hak baru lalla ni hak baru ni, harakah baru ni ya ubah belicing kitab-kitab ulama. Ya ubah kitab ulama tapi ya sana kita. Subhanallah sungguh kata. Ni nak ayat kata benda hak sungguh tu ning hak duk berlaku. Hari ni kita tak kalau tak ngaji habis hak ulama kita habis. Ni kita akak misal tadi. Ulama hukum kata bid'ah, makruh lagi bid'ah. Dia kata sunat. Sunat lagi mustahab. Tu. Ulama yang tak boleh beramal dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni jadi sunat ni kalau kita nak buat. Subhanallah. Ini orang panggil kata kita kalau tak ngaji akhir zaman, hak ni lah hak Nabi kita takut sekali, iaitu akhwafu ma akhafu alaikum, iaitu ala ummati a'immatul mudillin. Tok guru hak biasa ngajar tak ada alasan. Tok guru hak mengajar pasal tak ada bukti, tak ada keterangan daripada Allah Taala dan Rasul, rakyat ikut dia. Ni masalah sekali. Kita kira gini. Ulama ya rakyat mai kata kaifiat kita tak boleh tahu. Apabila kata tak boleh tahu kita fahamlah mana. Benda tak ada, benda ada. Memang kata benda hak ada, kita tak tahu. Benda ada lah. Supaya kata jangan dak lakah batas tu. Batas tak ada pandai lari boleh. Tak boleh nak lari. Juga benda hak majhulah ni benda bukan benda tak ada, benda ada tapi kita tak tahu. Nak buat lagu mana? Ambil saniyah kita nak buat ingat 1 minit insya-Allah. Iaitu Allah Taala ni benda ada ke benda tak ada? Benda ada. Ada dia tak ada zat ke ada makna saja? Ada zat serta sifat. Lepas tu zat dengan sifat ni boleh tahu tak? Tak boleh tahu. Ada ke tak ada? Tak ada. Itu ada ke tak ada? Ada tapi tak boleh tahu. Hajilah tu. Mudah ya kalau kita nak ngaji tak ada jadi belik. Dok belik tadi tu dok putar. Apabila tak putar, ya jernih dengan air. Kita tengok di cara, lepas tu kita nak minum, kita ambil. Sudah, boleh minum. Tapi dok ni halau kaki gerah dulu. Ada mau kata keruh air cara ni, gi situ apa keruh. Hamu dok buat lagu tu keruh mana-mana apa keruh. Itu dia.
Ya kita cebok ambil hak kita nak minum. Sudah. Tu ya cara. Sebab tu kita ulama kita ni kalau kita tak belajar jadi molek habis. Habis. Nyop ubah dia habis. Yuharrifunal kalima amma wadi'ahi. Ya ubahkan ibarat bilicing. Hak ni hak kita kena bimbang. Kita baru ni bagus tu. Apa boleh tunjuk sasa. Hari tu kita buat perbincangan masalah kematian. Kita ya tengok ya ubah di mana. Ubah mana, ubah situ, ubah sini. Ubah sungguh. Allahu Akbar. Hadis ulama sebut masalah zikir, ya kita masalah sunat sapu muka. Ya kita ambil dalam Nailil Autar, kata ni. Imam Syaukani sebut hadis ni tentang masalah zikir. Bukan masalah bab sapu muka. Ya nak isbat atas bab sapu muka ni sunat, ya kita ambil hadis tu mari. Cara dia. Bahawa apa kita kena gadah masalah ni? Sebab masalah ni mukhalafah dengan kebenaran dan satu lagi dia adalah bina di atas hadis-hadis yang dekat dengan pelesu. Apabila amalan kita bina di atas hadis lagu-lagu tu, situlah tubik rengkae. Apabila rengkae, dia lebih dahsyat pada maksiat lagi. Lebih dahsyat lagi. Buat kita ni ada dah pesing dengar lagu, yakin tak ada dah. Buat kita ni ada lagi dak tengok masuk tengok raya. Minggu-minggu tak ada. Papia kita tak ingkar anak cucu kita. Sakit kepala duk mari rosak mari telefon mari nak lagu mana anak cucu ni lekat dalam kereta nak gapo. Tu nak ayat kata pakat dak ingkar, pakat dak tahir belaka. Pakat tak ada biar kena benar-benar lagu tu. Ni setengah-setengah apabila habis alasnya, orang tak semaya ramai lagi. Dalam Islam kita ni, dalam negara kita mana ayat we faham. Kalau bab berita, bab plastik, ada ustaz kita duk kecek di kalangan kita. Kalau lah harta pertolongan, tok guru kita pergi sampai jejak pasal tu. Bah kalau dalam masalah sabaiyah, orang kata sahabat kufur sahabat, ada ustaz orang kita kecek. Kalau dalam masalah bab politik, bab gapo, ada ulama kita dak kecek. Kalau dalam masalah gapo lagi keadaan dunia, ada. Lepas tu masalah rengka masalah itu ini, ada orang dak kecek. Semua pakai awak kerja belaka. Tiap-tiap orang ada midah dia. Tiap-tiap orang ada midah dia yang buat kerja ni. Kerana dia mau tak kecek atik bak semaya. Baru kita kecek bak semaya. Apa tak kecek? Malah turuk. Sebab tu kita tahu kata qadar kita tu sekadar mana. Kita kecek lah midah kita. Kecek lah midah kita. Amba ni ngaji balik ni. Kecek midah ni. Kecek midah ni. Nampak tu tak? Sekadar tu lah insya-Allah kita nak faham kata di sisi kita ahli sunnah wal jamaah mazhab salaf. Yani makna mengetahui hakikat serah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa dia kata hakikat tak ada, kaifiat tak ada, itu mazhab lain pada mazhab salaf. Itu lain. Sekadar itulah pada tengah hari ini as'alullah Subhanahu wa taala bi asmail husna wa sifatil ula ay ja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.